Ayat yang kita akan pelajari ialah ayat yang ke-76 surah Al-An'am. Sambungan pelajaran kita pada minggu lepas. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Jadi 3 ayat ini dia punya i'rab lebih kurang dia punya cara ataupun ayat-ayatnya adalah hampir sama, diulang falamma di setiap ayat 76, 75 dan 78. Sebanyak berapa kali ni? 4 kali ya. Falamma yang pertama, yang kedua falamma ayat 77 dan ayat 78 2 kali diulang. Falamma dan yang kedua falamma afalat. Jadi dia punya i'rabnya dan juga dia punya uslub gaya bahasanya adalah hampir sama di antara ayat 76, 77 dan 78. Dan sekaligus insya-Allah kita punya pengajian ataupun i'rab ayat-ayat ini lagi cepat ataupun lagi senang kerana dia hampir sama. Jadi sebelum kita pergi kepada i'rab dari sudut tafsiran ayat-ayat ini, pada minggu lepas kita telah pelajari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah menyeru ayahnya dan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perbahasan di dalam Al-Quranul Karim. Perbahasan yang utamanya adalah dakwah, seru manusia kepada Tuhan yang benar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia, insan, mereka bertengkar, berbalah, bercanggah. Yang pertamanya dari sudut mencari ataupun mengenali Tuhan yang sebenarnya. Masing-masing mencari mana Tuhan yang benar, mana yang patut disembah, patut diikuti. Kitab apakah kitab yang sebenarnya diturunkan daripada Tuhan yang mencipta manusia. Jadi setiap manusia, golongan, masa, zaman, mereka ini antara yang menjadi titik percanggahan adalah dalam isu ataupun dalam tajuk mencari Tuhan. Jadi Al-Quranul Karim, dia punya isi utamanya adalah untuk menjelaskan, memutuskan perbalahan ataupun percanggahan tersebut. Jadi di dalam Al-Quranul Karim kita akan jumpa cerita-cerita bagaimana dakwah Nabi-Nabi yang menyeru kepada Tuhan yang sebenar. Sampai sekarang pun manusia mencari-cari mana Tuhan yang sebenar. Ada yang menyembah berhala, ada yang tidak bertuhan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah api, ada yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita Muslim, alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibrahim alaihissalam datang kepada kaumnya dan menyeru ayah dan juga kaumnya kepada Tuhan yang benar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada zaman itu manusia mencari-cari Tuhan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari. Dalam surah apa? Surah An-Naml, surah An-Namli, Allah Taala cerita tentang kaum Balqis, negeri Sabak, di mana puak mereka adalah menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah berhala, ada yang
yang pelbagai Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Nabi untuk memberi petunjuk kepada mereka Tuhan yang sebenar. Jadi kita lihat di sini Nabi Allah Ibrahim telah menyeru ayahnya yang menyembah berhala dan juga kaumnya. Dan di sini di dalam ayat 74 dan 75 telah pun kita pelajari sebelum ini, Allah Ta'ala beri petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim. Pertama, petunjuk bahawasanya berhala yang disembah oleh ayahnya dan juga kaumnya itu adalah tidak benar. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan yang kedua, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim sehingga baginda yakin, membawa kepada keyakinan bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang benar, adalah dengan melihat malakutas samawati wal ardh, dengan melihat ciptaan, kejadian langit-langit dan juga bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua itu Allah Ta'ala jadikan hujah. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS sehingga ia membawa kepada keyakinan bahawasanya Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selepas itu, ayat 76, 77, 78, 79, 80, 81, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Allah Ibrahim menunjukkan cara ataupun berhujah dengan tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui tanda-tanda yang ada di langit dan juga di bumi. Jadi ayat-ayat selepas itu Allah Ta'ala bentangkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim hujah-hujahnya, cara-caranya untuk digunakan kepada kaumnya supaya kaumnya berfikir bahawasanya Tuhan berhala itu adalah tidak benar. Jadi kalau ayat 76 Nabi Allah Ibrahim dia sebut dalam ayat ini Allah Taala berfirman falamma janna alaihi, maka ketika berada pada waktu malam, janna falamma janna alaihi al-lail, apabila tiba waktu malam, ra'a kaukaban, Nabi Allah Ibrahim telah melihat bintang. Qala hadza rabbi, dia berkata ini Tuhanku. Ini pun menjadi percanggahan banyak di kalangan ulama. Maknanya adakah Nabi Ibrahim ini dia syirik kepada Allah sebelum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengaku bahawasanya bintang itu adalah Tuhannya? Itu daripada tengok kita lihat ayat ini seolah-olahnya Nabi Ibrahim berkata ini Tuhanku, iaitu bintang ini Tuhanku. Kemudian selepas itu falamma afala, dan kemudian apabila bintang itu hilang, terbenam, qala la uhibbul afilin, dia pun berkata ataupun tarik balik qala la, sesungguhnya qala la, dia berkata la uhibbu, aku tidak suka sesuatu yang hilang. Maknanya Tuhan dia tidak hilang, dia kekal. Jadi bagi menjawab soalan itu, dialog ataupun cerita-cerita di dalam ayat 76, 77, 78 ini bukan menunjukkan keadaan yang sebenar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini lebih kepada soal jawab. Kalau kita lihat di sini qala hadza rabbi, ini bukanlah bermakna Nabi Allah Ibrahim kata ini Tuhanku, tetapi dia seolah-olah bertanya, adakah ini Tuhanku? Adakah ini Tuhan kita? Apabila malam bintang-bintang yang kita lihat di langit itu, adakah ini Tuhan kita? Adakah ini yang kamu mahu sembah dijadikan Tuhan? Bagi aku Tuhan dia kekal, sedangkan bintang-bintang ini apabila munculnya matahari maka hilanglah ia cahayanya. Jadi seolah-olahnya begitu. Bukan bermakna dia mengaku bahawasanya bintang-bintang itu adalah Tuhannya, tetapi lebih kepada untuk membentangkan hujah dengan cara sebegini. Contohnya kita tengok bintang, ini Tuhanku ke? Apakah ini Tuhan kita semua? Sedangkan bintang ini dia akan pergi, dia akan hilang cahayanya apabila datang matahari. Jadi ini adalah bukan sifat Tuhan.
Jadi seolah-olahnya begitu. Jadi hanya lebih kepada cara Allah Ta'ala menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim dalam menghadapi kaumnya telah menggunakan dalil-dalil ataupun hujah-hujah alam semesta, hujah-hujah seperti bintang, matahari, di mana pada masa itu ada golongan yang menyembah bintang dan juga matahari. Kemudian selepas itu falamma ra'al qamar, dan semasa dia Nabi Allah Ibrahim melihat bulan bazighan, bulan yang terbit bercahaya, qala hadza rabbi, dan dia berkata ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Dan apabila bulan itu terbenam, hilang, dan dia berkata apa? Demi sesungguhnya jika aku tidak diberi petunjuk oleh Tuhanku, la akunan, sudah pasti aku di kalangan orang yang sesat. Kenapa? Kerana bulan pun hilang juga. Mula-mula bintang pun hilang. Kemudian datang pula bulan pun hilang. Kemudian selepas itu matahari, falamma ra'asyamsa bazighatan, dan semasa dia melihat matahari bazighatan muncul ataupun bersinar cahayanya, qala hadza rabbi, dia pun berkata ini adalah Tuhanku. Hadza akbar, bintang nampak kecil bercahaya, dia hilang, maka dia bukan Tuhan. Kemudian datang lagi besar daripada mata penglihatannya, iaitu bulan. Bulan juga bercahaya, tiba-tiba dia pun hilang, maka ini juga adalah bukan Tuhan. Dan bila lihat matahari pula yang besar, yang lagi bercahaya, dia berkata, hadza rabbi hadza akbar. Maknanya matahari ini adalah Tuhanku, dia lebih besar. Falamma afalat, dan apabila dia hilang, dia terbenam, qala ya qaumi inni, dia pun berkata wahai kaumku, inni, sesungguhnya aku bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Jadi semua bintang, bulan dan juga matahari, ia adalah makhluk, bukan Tuhan, kerana dia hilang, dia bergerak, dia diurus, disusun. Dan dia adalah menunjukkan tanda bahawasanya ada pencipta, ada yang menyusunnya. Telah pun kita bentang pada minggu lepas, dan yang mencipta dan membuat semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga dalil-dalil ataupun cara-cara ataupun hujah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cuba ditunjukkan kepada kaumnya supaya kaumnya berfikir bahawasanya bintang, bulan dan juga matahari bukan Tuhan, bahkan semua itu adalah menunjukkan adanya Tuhan. Kerana di dalam ilmu akidah, syarat untuk syarat sesuatu itu ataupun syarat Tuhan ada dua, iaitu al-iftiqar dan istighna. Jadi kalau kita lihat dari sudut falsafah yang telah digunakan oleh al-Imam Asy'ari ataupun dalam aliran Asy'ariyah, antaranya mereka dari sudut akal kita, sesuatu yang kita nak sembah ataupun nak jadikan ia sebagai Tuhan, ia hendaklah menepati dua sifat, dua ciri, iaitu pertama al-iftiqar, yang kedua al-istighna. Al-iftiqar, yang kedua adalah al-istighna. Al-iftiqar maksudnya sesuatu berhajat kepadanya. Al-istighna, dia tidak perlu kepada sesuatu. Itu maksudnya secara mudah. Jadi perlu ada dua ciri ataupun sifat. Pertama al-iftiqar. Al-iftiqar maksudnya sesuatu ataupun makhluk ataupun yang lain berhajat kepadanya. Okey, saya tarik kat sini. Al-iftiqar.
Iftiqar. Iftiqar itu maksudnya sesuatu memerlukan kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, al-istighna. Dia Tuhan tidak perlu kepada sesuatu. Maknanya dia Tuhan itu tidak perlu kepada sesuatu untuk sesuatu yang menjadikannya, mematikannya, memberi rezeki kepadanya, tidak perlu. Dan yang al-iftiqar ini sesuatu perlu kepadanya. Jadi manusia perlu kepada Tuhan untuk menyembuhkannya, untuk memberi rezeki kepadanya, untuk membesarkannya dan selainnya. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Seandainya dia boleh tidak memerlukan kepada Tuhan, sudah pasti dia berkuasa secara mutlak. Tetapi kita lihat manusia ini tidak berkuasa secara mutlak. Dan juga kita lihat binatang pun sama, pokok-pokok pun sama. Sebagaimana yang saya telah ceritakan pada minggu lepas kan. Hujan dan selainnya. Begitu juga matahari, bintang. Dia bukan ada kuasa. Kalau ada kuasa, kemungkinan bintang dengan bulan akan berlomba ataupun melintasi antara satu sama lain. Tetapi kita lihat bulan dengan caranya, aturannya, matahari dengan aturan dan caranya tersusun dengan elok. Maknanya semua itu adalah perlu kepada sesuatu yang mengatur, menyusun, mengurus. Jadi ada Allah SWT, ada Tuhan yang mengatur, menyusun, di mana makhluk-makhluk itu perlu kepada yang lain, perlu kepada Allah SWT. Sama juga macam berhala. Berhala ini adakah boleh kita jadikan dia sebagai Tuhan? Pertama, dia tidak cukup syarat ini. Dia berhala itu dia memerlukan kepada sesuatu untuk membersihkannya, untuk membuat kotoran kepadanya, untuk membuatnya. Jadi kalaulah berhala itu secara logiknya dia memerlukan kepada orang yang mencipta, membuatnya, jadi sudah pasti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tak perlu orang buat dia. Tidak perlu orang membersihkannya. Dia berkuasa segala-galanya. Jadi apabila berhala itu berhajat kepada sesuatu yang menguruskannya, menciptakannya, maka dia adalah terbatal. Dia bukanlah Tuhan. Tidak cukup syarat. Jadi perlu ada al-iftiqar, iaitu sesuatu memerlukan kepadanya. Jadi kita sebagai makhluk, kita perlu kepada Tuhan, perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang menjadi satu percanggahan di kalangan makhluk, di kalangan manusia. Masing-masing untuk mencari Tuhan, kerana perlu kepada Tuhan itu adalah satu fitrah. Manusia dia mahu bertuhan, ada Tuhan, jadi cari Tuhan. Ada yang sembah berhala, ada sembah pokok, ada sembah matahari, ada sembah bulan, ada sembah bintang. Jadi dalam ayat tadi Nabi Allah Ibrahim AS melihat betapa bintang, bulan dan juga berhala dan selainnya itu adalah makhluk, perlu kepada orang yang menyusunnya. Bahkan dia adalah lemah kerana dia bukan ada sentiasa, dia hilang. Apabila terbenam, dia hilang, naik pula matahari pun dia akan hilang, naik pula bulan. Jadi ini bukan sifat Tuhan. Jadi dengan sendirinya bintang bulan itu adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Ada di sana Tuhan yang sebenar, itu adalah membawa kepada keyakinan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Allah yang sebenar adalah Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dijadikan hujah untuk menyanggah ataupun untuk meminta kaumnya berfikir bahwasanya Tuhan yang sebenar bukannya matahari, bukannya bulan, bukannya bintang. Tuhan yang sebenar sebagaimana yang disuruh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah secara ringkas tafsiran ayat 76, 77 dan 78. Sekarang ini kita lihat i'rab ayat ini. Okey, ayat 76.
Okey, 76. Falamma fa'atifah. Maknanya fa'atifah dia kembali kepada ayat sebelumnya. Wa kadzalika. Kita lihat ayat tu. Wa kadzalika. Waw ini istinafiyah. Jadi falamma. Falamma, maka selepas itu. Selepas apa? Selepas Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tanda-tanda kewujudan Allah SWT melalui langit-langit, tanda-tanda di langit dan juga di bumi, sehingga Nabi Allah Ibrahim menjadi di kalangan orang yang yakin bahawasanya Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas itu, fa ini dan selepas itu, fa ini adalah huruf ataf dan dia menunjukkan ada masa bukan seperti waw. Falamma dan apabila langit dan bumi ini menjadi hujah, bagaimana caranya ataupun bagaimana hujahnya? Jadi di dalam ayat 76 ini ditunjukkan sebagaimana yang saya cerita tadi ya. Jadi falamma fa itu adalah huruf ataf, atifah. Lamma zarfiyah hiniyah mutadamminatun ma'na syarti muta'alliqatun bil jawab ra'a. Lamma ini adalah zarf. Kita akan jumpa di dalam Al-Quran ataupun di dalam bahasa Arab. Lamma ada selepasnya fi'il mudhari' dan juga ada juga selepasnya fi'il madhi. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah Ta'ala datangkan selepas lamma ini adalah fi'il madhi. Falamma janna. Janna itu adalah fi'il madhi. Jadi ada beza. Seandainya lamma dia selepasnya fi'il mudhari', lamma ini jika selepasnya kita jumpa lamma selepasnya fi'il mudhari'. Ya, saya bisa tulisan lamma selepasnya fi'il mudhari'. Contohnya saya sebut lamma yahdur Muhammadun. Saya buat macam ni. Jadi lamma ini jika selepasnya fi'il mudhari', bila selepasnya fi'il mudhari', dia adalah huruf jazam. Dia adalah min adawat min al-jawazim. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Dan bermaksud tidak ataupun belum lagi. Dia menafikan daripada dia menafikan yang lepas sehinggalah semasa zaman bercakap. Itu antara makna lamma. Jadi lamma itu apabila selepasnya fi'il mudhari', maka dia adalah menjazamkan fi'il mudhari' dan dia bermaksud nafi, huruf nafi, huruf jazam dan juga huruf nafi. Apabila selepasnya fi'il mudhari'. Dan nafi itu adalah nafi semasa nafi yang lepas dan juga sehingga zaman bercakap. Yang fihi nafian yang taddu ila zamanit takallum. Dia nafi dia itu adalah daripada dahulu sampailah zaman bercakap. Jadi kalau saya kata lamma yahdur Muhammadun, maknanya Muhammad tidak hadir daripada dulu sehingga sekarang. Maknanya Muhammad belum lagi hadir. Jelas ya. Jadi lamma ini dia memberi makna nafi, tidak, dan masa nafinya adalah semasa lepas, zaman lepas, sehinggalah zaman bercakap, zaman disebut. Contohnya lamma yahdur Muhammadun, maknanya Muhammad tidak hadir daripada dulu sampai sekarang. Bila diguna lamma, itu adalah makna lamma apabila selepasnya ada fi'il mudhari'. Dia sama lebih kurang lam. Dan kalau saya kata lam, dia nafi juga. Lam yahdur Muhammad. Tapi ada beza dari sudut masa nafi. Masa nafi fi'il. Jadi di sini nafinya adalah nafi
hadir, nafi hadir. Kalau diguna lamma, menafikan Muhammad itu hadir daripada zaman, daripada masa lepas dahulu sampailah masa sekarang. Masa saya bercakap sebut pada awak ini, Muhammad masih lagi tidak hadir, belum lagi hadir jika diguna lamma. Dan jika diguna lam, ia memberi makna nafi yang lepas sahaja. Muhammad dulu dia tak hadir. Nampak kan? Kalau lamma, Muhammad dulu sehingga sekarang dia tidak hadir. Kalau diguna lam, Muhammad sekarang, Muhammad dulu dia tak hadir. Mungkin sekarang dia depan kita dah hadir depan Muhammad ni. Dia dah hadir dah kelas. Lama dulu dia tak hadir. Tapi hari ni dia hadir. Jadi saya kata lam yahdur Muhammad. Muhammad dulu tidak hadir. Tapi sekarang dia sudah hadir. Kalau lamma, daripada dulu sampailah sekarang, Muhammad ini dia tidak menghadirkan dirinya. Jadi ini adalah jika lamma itu dia berada selepasnya adalah fi'il mudhari', dia menjadi al-jawazim ataupun huruf jazam, huruf jazam wan nafi, an-nafi wal, saya buat kat sini, al-jazam dia adalah al-jazimah wan nafiyah. Dia adalah huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Tengok kita baca dengan baris mati. Lam yahdur, itulah maksudnya jazam, majzum. Dan nafiyah dia memberi makna nafi. Kalau lamma, nafi daripada dulu sampai sekarang, dan jika lam, nafi dahulu sahaja. Beres. Dan jika nak nafi sekarang, guna la yahdur. Dia bukan jazam lah. La yahdur Muhammad. Dia bukan lagi jazam, dia biasa saja la ni. Jadi kalau lamma, dia adalah jazimah wan nafiyah, menafikan dahulu sehingga sekarang. Lamma yahdur Muhammadun dibaca dengan baris mati ra itu memberi makna tidak, Muhammad dahulu sehingga sekarang tidak hadir. Dan jika diguna lam juga jazimah dan nafiyah, dia menjazamkan, dibaca ra itu mati, dan juga nafi menidakkan, menafikan. Dan kita terjemahkan Muhammad dahulu dia tidak hadir. Dahulu, sekarang mungkin dia hadir. Dan jika sekarang dia hadir, dahulu dia tak hadir, contoh kan. Sekarang dia tak hadir. Jadi ada orang dulu dia hadir kelas, contoh kelas, tapi sekarang ni dia tak hadir. Jadi saya kata apa? La yahdur Muhammadun, la yahduru Muhammadun. Muhammad sekarang ataupun hari ini, pada masa ini, dia tidak hadir. Mungkin esok dia akan hadir, minggu lepas dia hadir, tapi hari ini saja dia tidak hadir. Kalau tak hadir langsung, maknanya sebelum ini pun tak hadir, sekarang pun tak hadir, kita sebut lamma yahdur Muhammad. Kalau dulu tak hadir, kita sebut lam. Jadi lamma, lam, la semuanya adalah kata nafi, dan dia adalah ada beza dari sudut masa dan juga fungsi i'rabnya. Kalau lamma ataupun lam, fungsinya adalah jazim, menjazamkan fi'il mudhari'. Okey, jelas. Bukan yang ni kita nak huraikan di dalam ayat yang kita jumpa pada hari ini. Kita jumpa pada hari ini lamma, selepasnya ada apa? Ada fi'il madhin. Selepasnya ada fi'il madhi. Ada fi'il apa? Fi'il madhi. Contohnya disebut tadi, falamma, fa itu huruf athaf. Saya buang fa tu supaya kita nampak jelas sikit. Lamma janna, apabila muncul ataupun apabila bercahaya, kelihatan cahaya. Okey, lamma janna al-layl. Okey, lamma ini selepasnya adalah fi'il madhin. Apabila selepasnya fi'il madhin, dia adalah kata, dia adalah isim zarf ataupun dia adalah kata nama menunjukkan masa. Dia sebut di situ dalam kitab tadi, dia sebut zarfiyah hiniyah, kan? Dia adalah kata nama masa, dia adalah zaraf
Dan hiniyah itu bermaksud hin. Hin dalam bahasa Arab maksudnya pada waktu ataupun semasa ataupun ketika. Jadi kalau kita guna lamma, kita boleh terjemahkan semasa, pada waktu ataupun pada ketika. Ketika bila? Iaitu berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah zarf. Jelas, dia bukan nafi. Dia bukan nafi. Kalau selepasnya fi'il mudhari', dia memberi makna nafi. Tetapi jika fi'il selepasnya fi'il madhi, dia adalah zarfiyah, zaraf, hiniyah. Hiniyah ini maknanya adalah hina. Hina pun zaraf juga. Dan kita terjemahkan apa lamma ini? Kita terjemahkan maksudnya pada waktu. Ataupun juga boleh semasa. Semasa, maknanya semasa itu berlaku ataupun ketika. Boleh, ketika merujuk juga kepada masa. Okey, beres. Contohnya saya beritahu lamma semasa, pada masa apa? Pada masa ja'a datang, pada masa ja'a Muhammadun, ataupun kita sebut hadara, hadara Muhammadun. Kena fi'il madhi, tak boleh fi'il mudhari'. Kalau kita sebut yahdur contohnya, dia jadi jazam lah, dia bermaksud tidak. Tapi kalaulah diguna lamma selepasnya fi'il madhi, hadara, semasa Muhammad hadir, ataupun pada waktu Muhammad hadir, pada ketika waktu masa Muhammad hadir. Dan mutadamminatun syartiyah, dia ada makna syarat. Jadi pada masa Muhammad hadir itu apa yang berlaku? Apa yang dia dapat? Contohnya mungkin saya tambah kat sini, hasala al-kitab, dia dapat buku. Jadi hasala ini adalah seolah-olah jawapan kepada lamma. Jadi dia ada makna kata nama masa, dia ada zaraf, dan dia juga ada makna mutadamminatu, makna syarat. Dia juga ada makna syarat. Semasa Muhammad hadir, dia telah mendapat buku. Maknanya kalau Muhammad itu tidak hadir, dia tidak dapat buku. Itu ada makna syarat. Jadi lamma ini bermaksud zaraf, dan juga di dalamnya ada makna syarat. Syarat maknanya kalau berlaku apa yang sebelumnya, akan terhasillah yang selepasnya. Apabila berlaku yang sebelumnya, iaitu Muhammad itu hadir, yang selepasnya iaitu dapat buku itu akan terhasil ataupun akan didapati ataupun diperolehi. Ataupun dengan kata mudah, dengan syarat dia hadir, maka dia akan dapat buku. Itu maknanya syarat, makna syarat. Okey, jadi lamma hadara Muhammadun hasala al-kitab. Jadi lamma selepasnya fi'il fi'il madhi, dia adalah zaraf. Dia adalah zaraf, bermakna apa maknanya? Maknanya pada waktu ataupun semasa ataupun ketika, zarfiyah, hiniyah. Okey, kita tengok balik pada i'rab. Lamma zarfiyatun hiniyatun mutadamminatun ma'na syarti. Mutadamminatu ma'na syarti, mengandungi makna syarat yang saya cerita tadi. Muta'alliqatun bil jawabi ra'a. Oleh kerana lamma itu adalah lamma itu adalah isim zaraf. Jadi selepasnya dia majrur, jadi mudhafun ilaih. Jadi kita dah belajar sebelum ni, apabila mudhafun ilaih ataupun jar wa majrur, dia perlu ta'alluq. Jadi kat mana dia ta'alluq? Dia ta'alluq kepada ra'a. Ra'a. Okey, kita cuba lihat ayat balik. Mana tadi? Falamma janna alaihi al-lail. Apabila gelap. Apabila malam itu gelap. Maknanya siang ada cahaya, tiba-tiba malam itu tiba-tiba gelap. Malam itu tiba. Ra'a ini adalah ta'alluq lamma janna alaihi al-lail. Janna alaihi al-lail ini dia adalah mudhafun ilaih.
kedudukan dia di dalam ayat ini. Dia mudhafun ilaih. Jumlah ini adalah mudhafun ilaih kepada lamma tadi, janna alaihi al-lail. Jadi lamma janna alaihi ini di mana dia ta'alluq? Ta'alluqnya adalah pada ra'a kaukaban. Ra'a kaukaban ini juga adalah jawab syarat seolah-olahnya. Apabila malam itu gelap, maka bila gelap, Nabi Allah Ibrahim dia melihat apa? Dia melihat bintang. Kalau tak gelap, bintang tak nampak pun. Jadi dengan syarat malam itu tiba, maka dapatlah Nabi Allah Ibrahim melihat bintang. Nampak kan? Jadi ada makna syarat. Syarat Nabi Allah Ibrahim lihat bintang itu adalah bila gelap. Kalau tak ada gelap, maka tidak adalah bintang itu dapat dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi lamma ini ada makna syarat. Syaratnya adalah malam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat melihat bintang. Dan lamma ini juga adalah zaraf. Dia menunjukkan masa, semasa. Semasa malam itu tiba, malam itu gelap, maka pada masa itu Nabi Allah Ibrahim lihat bintang. Bintang yang ada di langit itu. Jadi bila lihat bintang, hebat bintang ini, cantik bintang ini. Adakah ini Tuhanku? Seolah-olahnya begitu. Okey ya. Saya rasa sudah jelas. Sudah jelas insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nak tanya? Boleh tanya tak? Sila. Waalaikumsalam. Lama saya ada nak terjumpa lah. Lama tu sambung ada dia kombinasi lan dengan ma, betul ke? Lan dengan ma, jadi lamma. Lan dengan ma. Kalau ikut dari sudut dan dia kata ditulis dengan lan dengan ma, tapi ada tempat yang tak tulis asing lan dengan ma, tapi ada tempat yang disambungkan jadi lamma. Jadi ada saya jumpa dalam di kitab tajwid lah. Ya, wallahu alam. Haji kalau saya telefon ustaz dia kata dia panggil maktub dan mansul apa dia, satu asingkan, satu disambungkan macam ulaika ya. Cuma beza dia macam ni saja. Kalaulah tulisan ada sikit. Kalaulah lam itu adalah gabungan lam dengan ma, jadi itu adalah tidak boleh. Maknanya lam itu maknanya nafi, ma itu adalah isim, isim mausul. Kalaulah lam itu dia adalah huruf nafi, selepasnya dia mesti fa'il. Jadi dia tak dapatlah ma itu digabungkan dengan ma isim mausul tadi. Kalau lam itu makna nafi. Kalau lam itu makna zaraf, lamma itu pun saya rasa tak boleh juga tu Haji Rozlan. Perlu saya rujuk Haji. Saya ambil gambar kita saya pun kostai kan. Dia kata macam imma, amma, tu ulaika ya, huruf ini apa huruf ini dah kan ya ayuhannas ya laitani ya apa ya ayuhat Tuhan. Jadi dia ada yang sebut sambung ya dengan ayat tu, ada yang tak sambung kan. Ada yang satu dia sebut satu ya bagi tulis dari segi tulisan, ada segi apa profesi dia kan. Jadi kita itu segi tajwid lah saya kalau saya ni saya post kat Ustaz tengok ya. Cuma saya lihat dalam bab ni dalam lamma contohnya, lamma zarfiyah ini dia bukan terdiri daripada nafi dan juga isim. Bukan. Maknanya bukanlah lamma itu dia daripada lam nafi dan juga ma itu adalah isim mausul. Tidak. Dia lamma itu adalah zaraf yang bermaksud hina. Ataupun macam imma itu boleh, ataupun innama contohnya dia boleh digabungkan dengan isim sebab inna selepasnya boleh ada isim. Tapi kalau lam selepasnya tak boleh isim, dia kena. Okey, nanti saya semak Haji Rozlan kalau ada pendapat-pendapat ataupun huraian tentang lamma ini, adakah dia adalah huruf yang mustaqil lam campur dengan ma, ataupun dia adalah zaraf, kata nama yang khas menunjukkan masa. Masih. Soalan yang
Yang baik Haji Razlan, saya pun tidak terlintas. Sebab saya terbaca dalam buku tajwid ni, saya. Kitab ni kitab tajwid yang saya apa, yang dia kupaskan apa ni, ada asing-asing ni, ada huruf macam sama lah kan, macam ya, memang ada. Dan kadang tulis dengan ta mabutah, ta maftuhah. Dia bincang itu. Ya, ada dalam ilmu tajwid. Contohnya saya ambil contoh sebagaimana apa yang dicerita oleh Haji Razlan tadi. Contohnya an dan campur dengan ma contohnya. Ini boleh. Bahkan direngkaskan pula jadi amma. Kerana an ini adalah huruf jar, ma ini adalah isim. Jadi huruf jar dengan isim boleh digabungkan. Jadi masalah. Jadi kita sebut amma ini adalah gabungan daripada an dengan ma. Ataupun kita jumpa contohnya innama. Innama ini adalah in dengan ma. Apabila inna digabungkan dengan ma, jadi kita baca innama. Ini pun harus kerana inna selepasnya boleh ada isim. Allah sama Allah. Allah. An dengan la, Allah. Ya. Allah sama juga Allah, maaf. Allah. Jadi kalau ikutnya adalah macam inilah tulisan dia kan. Tetapi bila dilihat diguna Allah. Kan? Allah. Tapi jadi Allah. Ini betul-betul penulisan. Adapun lam selepasnya hendaklah fi'il mudhari'. Jadi kalau kita jumpa lamma, lamma. Jadi lamma ini tak bolehlah gabungan lam campur dengan ma. Kenapa? Kerana ma itu adalah isim. Jadi lam ini dia tak boleh menafikan isim. Dia menafikan fi'il mudhari'. Jadi kalau nampak teori lan dengan ma, Ustaz. Lan dengan ma. Sama juga lan selepasnya sekali ada. Selepasnya wajib fi'il mudhari'. Mesti wajib kerana lan itu dia menafikan fi'il mudhari'. Jadi kalau kita nak kata lamma ini sebenarnya dia adalah gabungan lan campur dengan ma. Tak boleh lah. Kenapa? Kerana ma itu adalah isim. Lan ini dia menafikan fi'il mudhari'. Jadi dari sudut teori nahunya tak boleh digabungkan. Tak boleh disambung. Maknanya tak boleh kita kata lamma ini gabungan lan dengan ma. Tak boleh. Dari segi teorinya dia adalah salah. Kerana sama ada lam ataupun lam selepasnya hendaklah fi'il mudhari'. Begitu dari sudut nahunya begitu. Terima kasih. Kalau boleh Haji Razlan cuba saya balik. cari balik cuba. Maaf kalau saya nak penerangan, nak penjelasan kan. Saya faham macam itulah. Bila sebelum Ustaz terang, saya faham macam tu. Tak, saya baca dulu. Sebelum Ustaz terang ini, saya memang faham lan ma tu boleh juga daripada lan dengan ma. Maksudnya tajwid kan, nun bertemu dengan mi, dia jadi idgham apa tu. Tapi saya pasti tak ada dalam Quran. Ikhfa Syafawi ya. Dalam Quran sudah pasti tak ada lan ma, tak ada. Kalau ada tunjuk pada saya. Okey. Kalau lan tak ada selepasnya isim. Lan selepasnya adalah fi'il mudhari'. Tapi kalau ada man ada. Man mamma ke mungkin ada. Ataupun mimma nun mati berjumpa dengan ma ada. Tapi kalau nun mati daripada lan kata nafi tak ada. Kerana ulama kita membuat kaedah selepas lan ini ada fi'il mudhari'. Dari mana ulama kita ini buat kaedah? Dia punya rujukannya adalah Al-Quran dan juga hadis dan juga syair-syair di zaman jahiliyah.
Di zaman jahiliyah ada syair-syair yang dijadikan hujah. Dia panggil mu'allaqat al-asyarah. Syair-syair 10 syair yang digantung di Kaabah yang dijadikan hujah. Begitu juga syair-syair lain. Tapi syair ya, asas. Jadi kalau ada lan itu selepasnya ma itu maknanya pelik lah. Apatah lagi saya pun rujuk balik Ustaz. Saya pun ada silap tu, tapi saya berkepahaman macam tu sebelum macam mana Ustaz. Ya, boleh rujuk balik Ya, bagus. Jadi hari ni saya baru saya tahu memang tak boleh kan. Kalau faham saya lah. Tapi saya tahu kitab tu balik. Ya, kalau amma macam contoh saya tunjuk ini, amma itu boleh digabungkan. Amma yasif, contohnya amma yatasaalun, amma yatasaalun. Contohnya amma. Dan amma ini kita boleh katakan dia adalah daripada an dengan ma. Amma daripada apa-apa. Dan diringkaskan amma. Ma di sini adalah isim, adalah ada istifham, kata tanya, amma. Kalau ada kata tanya, ada juga isim mausul. Jadi kalau amma, ma itu adalah ma apa? Amma yatasaalu, tentang apa? Mungkin juga dia adalah isim mausul. Amma yatasaalu, tentang apakah mereka itu berbantah-bantah ataupun berselisih. Anin naba'il azim, tentang hari kiamat, berita yang agung. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Maaf Ustaz, saya bertanya tadi Ustaz, huruf lam tu adalah al-mijazam, dia menjazamkan fi'il mudhari'. Okey, tadi Ustaz dah sebut lam yahduru. Ada berbeza ke dengan lam yahduru dengan lam yalid? Sebab tadi Ustaz ada terang lam yahduru tu dia hadir yang lepas saja, dia tak hadir, dia tak menafikan yang lepas. Kalau yang lam yalid yang macam dalam surah Al-Ikhlas tu macam mana? Adakah dia menafikan yang tak sampai sekarang? Maksud saya adakah sampai Okey, dari sudut bahasanya lam itu dia menafikan masa lepas. Tidak begitu kan? Kita semua lam, kita kata dah tadi, ulama kata kalau guna lam, nafi dia adalah masa lepas dahulu. Jadi sekarang mungkin berlaku. Jadi menjadi persoalan oleh Hajjah Rahimah tadi, bagaimana pula Allah dalam Quran lam yalid, lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak dahulu. Mungkin juga sekarang dia beranak, tidak begitu kan? Sebab ustaz kata ataupun ulama kita kata nafi ma madha min zaman, menafikan zaman yang dahulu. Jadi dalam menjawab soalan ini kena tengok lagi ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain contohnya laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ini tidak sama dengan sesuatu. Jadi ayat-ayat lain itu ditafsirkan dengan ayat ini. Maknanya Allah Ta'ala gunakan nafi pada masa yang lepas. Tapi sekarang adakah dia beranak? Tidak. Kerana ada ayat lain menafikan bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk yang lain. Cuma nafi itu adalah dahulu kerana Allah Ta'ala sudah ada. Kalau diguna lan, Allah Ta'ala sama sekali tidak akan beranak. Jadi orang yang sepatutnya dia nafi dahulu. Mana dia nafi yang lepas itu lagi kuat, lagi betul, bukan menafikan yang sekarang. Kalaulah dahulu Allah Ta'ala beranak, sudah pasti dah banyak dah anaknya. Tetapi dinafikan dahulu. Jadi kalau dahulu itu dia tidak beranak, mana sekarang pun dia tidak beranak lah. Kerana kita lihat Allah Ta'ala ini tidak ada anak. Apatah lagi pada masa akan datang, jadi diguna lam. Dari sudut mantiqi, dari sudut aklinya adalah nafi lan itu lagi logik, lagi kuat. Dan sekarang dan akan datang itu digabungkan, diambil daripada ayat-ayat lain. Ayat yang lain di dalam isu ini lah. Itulah yang saya nampak Puan Rahimah. Jadi terima kasih. Ya betul. Saya pun boleh terima pandangan Ustaz tadi tu. Dia dari dulu dia menafikan, sekarang memang kuatlah. Betul. Setuju. Terima kasih Ustaz. Ya, dalam ilmu akidah maknanya kita nampak di sini
bagaimana kita kena gabungkan dari sudut Nahu, dan Nahu semata-mata tidak dapat mentafsirkan sesetengah ilmu, antaranya ilmu akidah. Jadi tafsirannya perlu berhajat kepada ayat-ayat akidah yang lain supaya kita lagi jelas. Jadi kita akan lihatlah, kalau orang itu dia belajar bahasa saja, mungkin dia akan sesat di dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim kalau dia belajar bahasa saja. Jadi tak dapat tidak, dia perlu belajar bahasa Arab, dan dia juga perlu belajar apa orang panggil manhaj, cara-cara ataupun sistem ataupun ilmu yang berkaitan dengan usul fiqh contohnya, ataupun usuluddin contohnya. Jadi ilmu-ilmu ini perlu digabungkan semuanya, barulah kita dapat tafsirkan Quran dengan betul. Kalau tidak dengan ilmu bahasa saja, mungkin kita boleh petikai lah kan. Allah Ta'ala sebut lam yalid, selepas itu dia boleh beranak lah, kerana lam itu menafikan yang lepas. Begitulah kita boleh dari sudut bahasanya begitu. Tetapi ada tafsiran yang lain supaya kita dapat tafsirkan Quran dengan betul, khususnya di dalam ilmu akidah, di dalam usul fiqh dan selainnya. Okey, contoh macam nahnu juga. Nahnu ada mustasyrik orientalis, dia beritahu Allah Ta'ala ni ramai kerana nahnu ramai dalam bahasa Arab. Tidak begitu. Kalau seorang dia sebut ana, tapi dalam Quran ada Allah Ta'ala sebut ana, ada Allah Ta'ala sebut nahnu. Ini pun menjadi persoalan bagi mereka yang zikir hu. Kan, kerana dalam Quran ada juga Allah Ta'ala sebut ana, ada juga Allah Ta'ala sebut nahnu. Jadi apa kata kalau seseorang itu dia berzikir ana ataupun nahnu. Sebabnya ada yang mengatakan zikir hu itu diambil daripada Quran. Contohnya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi hu itu disebut dalam Quran. Jadi kalau nak kira hu itu disebut dalam Quran merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga Allah Taala sebut ana. Dan juga Allah Ta'ala sebut nahnu. Jadi kenapa tak guna nahnu, tak guna ana untuk dijadikan zikir? Bagi mereka yang ikuti isu-isu semasa zaman sekarang ini, ada yang mengatakan zikir hu itu adalah tidak boleh kerana dia dhamir, dia tidak kuat. Kalau Allah, dia adalah diharuskan. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak boleh kerana Allah itu adalah lafzul jalalah, ismul azam. Jadi kalau nak katakan dhamir itu boleh dijadikan zikir, setengah orang dia zikir Allah. Dia adalah diharuskan. Mungkin selepas itu ada khabarnya Allahu Akbar, cuma akbar itu tidak disebut. Tapi kalau hu saja dia tidak kuat. Dia tidak kuat kerana dia dhamir. Pun begitu ada yang berdalilkan dalam Quran ada disebut hu, kembali kepada Allah. Jadi dalam Quran bukan saja hu tetapi juga disebut ana, kembali kepada Allah SWT, juga dhamir, dan disebut juga nahnu kami, juga dhamir. Jadi kenapa kamu tidak guna nahnu, tidak guna ana? Kalaulah kita haruskan huwa, mungkin selepas ini akan ada manusia dia guna ana ataupun nahnu dan dia kata ini zikir ini ada dalam Quran. Jadi kita tolak semua ini. Dan nahnu dia menunjukkan ramai. Tidak begitu, nahnu. Dan di dalam bahasa Arab, nahnu ini bukan saja menunjukkan ramai, dia juga adalah li ta'zim, menunjukkan agung, kuat. Ini adalah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka yang tidak mendalami secara dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, jadi dia baca Quran, dia mungkin petikai, dia kata ini nahnu, Allah Taala kata kami adalah ramai. Allah Taala kata qul huwallahu ahad. Allah Taala esa. Jadi nampak bercanggah di situ. Jadi dalam bahasa Arab, nahnu bukan saja bermakna ramai, tetapi dia juga bermakna agung, hebat, kuat, berkuasa, dita'zim, menunjukkan keagungan, kekuasaan, kekuatan, kebesaran, diguna nahnu. Jadi nampak kan, maknanya setengah-setengah kaedah-kaedah itu ataupun makna-makna itu dalam bahasa Arab itu perlu kepada huraian, apabila masuk dalam ilmu sesuatu ilmu akidah ataupun ilmu fiqh
Jadi kalau kita jumpa ayat berkenaan dengan fiqh, perlu merujuk kepada usul fiqh selain daripada kaedah-kaedah bahasa Arab yang kita pelajari. Bila digabungkan, barulah kita lihat ataupun barulah keluar hukum-hukum yang menepati ataupun hukum-hukum yang sepatut. Okey. Soalan Hajar Rahimah yang memang menguji minda. Minta maaf lah Ustaz. Terima kasih penerangan ni. Itu lebih kurang jawapan daripada saya. Kita tanya Ustaz yang lain lagi, mungkin ada jawapan yang lagi lagi dapat, lagi kuat. Okey, kita lihat, kita teruskan dengan Arab tadi. Jannah madin maftuh. Jannah madin maftuh. Jannah itu adalah fi'il madin. Fi'il madin dan dia adalah baris atas. Dia baris atas itu dipanggil maftuh, itu mabniyun 'alal fathi. Jadi jannah itu adalah madin maftuh, alaihi muta'alliqani bi jannah. Alaihi ini jar wa majrur, dia merujuk kepada jannah. Jannah maknanya berada pada waktu malam. Apabila Nabi Allah Ibrahim berada pada waktu malam, dia melihat bintang-bintang bersinar-sinar. Al-lail fa'il. Jadi jannah ini dia bukan merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi merujuk kepada malam. Apabila malam itu gelap, jadi Nabi Ibrahim berada pada masa itu pada waktu malam tersebut. Falamma janna al-lail, falamma janna alaihi al-lail. Apabila malam gelap, alaihi alaihi ke atasnya, apabila berada pada waktu malam yang gelap, ra'a. Jadi jannah ini adalah madhim maftuh, fi'il madhim maftuh, dan mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah lail. Al-lail. Kemudian ra'a madhim mabniyun 'alal fathi muqaddar. Sebabnya ada fi'il mu'tal. Kita dah hurai dah sebelum ni, saya rasa tidak perlu lagi diulang lagi. Ra'a sepatutnya ra'aya, tetapi kerana dia adalah fi'il mu'tal akhir, maka dia adalah mabni 'alal fathil muqaddar 'alal alif, seolah-olahnya ada baris atas pada huruf alif maksurah ini, tetapi tidak disebut kerana lita'adzur udhur, tak boleh disebut. Wal fa'il, al-fa'il adalah huwa, kembali kepada huwa, dia itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Okey, huwa wal fa'il huwa kaukaban maf'ulun bih. Dan tidak dan ra'a ini adalah ra'a penglihatan mata, bukan penglihatan hati. Jadi dengan mata Nabi Allah Ibrahim melihat bintang, bukannya bermaksud pandangan ataupun pandangan mata hati, tidak, tetapi pandangan yang menggunakan betul-betul mata basariyah, ru'yah basariyah, penglihatan mata kasar, bukan ru'yah qalbiyah. Ru'yah qalbiyah bukan pandangan mata hati. Jadi kaukaban ini adalah maf'ulun bih. Qala mithlu jannah. Jannah ini adalah madhi mabniyun 'alal fath, madhi maftuh. Jadi qala pun sama, mabniyun 'alal fathi, madhi maftuh. Ha li tambih. Ha itu adalah untuk tambih. Tambih maknanya menarik perhatian. Biasanya ada pada isim isyarah. Hadha, hadhihi, haula'i. Jadi ha ini adalah untuk tambih. Tambih maksudnya untuk mengambil perhatian, untuk tarik perhatian. Jadi bila seseorang itu nak tunjuk kepada sesuatu, dia sebut ha. Ha itu supaya orang yang bercakap dengannya, yang dia nak tunjuk pada orang itu mengambil perhatian ataupun ada tarikan untuk melihat ataupun mendengar kepada percakapannya ataupun melihat kepada apa yang dia nak tunjuk. Jadi ha itu adalah litambih. Tambih maksudnya untuk tarik perhatian. Za isim isyarah. Hadha ini. Hadha ini. Jadi bila bunyi ha, orang pun berpaling. Za ini. Apa yang nak ditunjuk? Ini. Hadha Rabbi, ini Tuhanku.
Rabbi ya, za isim isyarah sakin. Sakin maknanya alif itu baris mati. Dia adalah mubtada. Rabbi khabar marfu' bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'i qabla al-ya'i. Rabbi pun sama. Rabbi ini dia tak boleh, asalnya adalah Rabbun. Tetapi bila digabungkan dengan ya saya mutakallim, jadi Rabbi dibaca dengan baris bawah. Jadi dia adalah marfu' muqaddarah. Kalau ikutnya contoh saya sebut tanpa ada ya, saya sebut hadza rabbun, ini Tuhan. Apabila rabbun itu digabungkan dengan ya dhamir, dhamir saya, jadi dibaca dengan Rabbi. Rabbi. Kan, nampak kan? Jadi kita tanyalah mana baris hadapan dia? Mana baris hadapan? Rabbi. Asalnya Rabbun. Baris hadapan, tanwin. Tengok-tengok di sini berubah menjadi Rabbi, baris bawah. Jadi baris bawah ini ditukar. Kenapa? Kerana sesuai dengan ya tu. Ya ini adalah sifatnya baris bawah. Tak boleh dibaca Rabbun, Rabbui, tak boleh. Ataupun Rubbai, tak boleh. Dibaca dengan Rabbi. Baris bawah ini sesuai harakahnya, barisnya dengan huruf ya. Jadi dibaca dengan Rabbi. Jadi asalnya adalah Rabbun. Kenapa Rabbun? Kerana dia adalah khabar. Khabar marfu' bid dhammah. Hadza itu adalah mubtada. Mubtada marfu' bid dhammah muqaddarah. Yang kita i'rab tadi, dia sebenarnya hadza pun kalau kita nak letak baris, tapi kita tak letak, kita sebut hadza. Dia marfu' dengan dhammah muqaddarah 'ala al-alif. Kemudian Rabbi itu pun adalah marfu', dia adalah khabar, al-khabar marfu'un, hukumnya adalah marfu' bid dhammah muqaddarah juga qabla al-ya. Sebelum ya itu ada dhammah sebenarnya. Rabbun, macam saya cakap tadi, Rabbun, sebelum ya itu ada dhammah. Inilah sebenarnya tanda i'rabnya. Tetapi oleh kerana bersambung dengan ya, terpaksalah kita takdirkan dia ada, tetapi tidak dapat ditulis dan disebut. Kerana dia tidak, kerana selepasnya ada ya mutakallim, ya dhamir muttasil. Beres Okey. InsyaAllah. Jadi Rabbi ini asalnya adalah Rabbun, tapi dicampur, digabung dengan ya mutakallim. Jika tidak digabung, dia adalah marfu' bid dhammah. Tapi bila digabung dengan ya, terpaksa dibariskan dengan baris bawah, hilanglah baris hadapan, jadi marfu' dengan dhammah muqaddarah qabla al-ya. Sebelum ya itu adalah ada baris Rabbun, tapi dibaca dengan Rabbi baris bawah kerana munasabah dengan ya, sesuai dengan ya, baris bawah itu sesuai dengan ya. Okey, insyaAllah. Jadi muqaddarah belaka ni, maknanya hadza pun adalah muqaddarah. Rabbun itu pun juga adalah bidhammati muqaddaratin ala ma qabla al-ya'i. Dan ya itu dhamir, ya itu adalah mudhafun ilaihi. Rabbun mudhaf, Rabbi, Rabbun itu adalah mudhaf, ya itu adalah mudhafun ilaihi. Hadza Rabbi, ini Tuhanku. Selesai kita. Falamma afala, apabila terbenam ataupun hilang. Mithlu falamma janna, sama saja i'rabnya. Qala tu seperti kal awal. Qala yang pertama tadi adalah mithlu janna, maknanya fi'il madhi maftuh. Kal awal, seperti qala yang pertama. Di dalam ayat ni ada berapa qala? Ayat 76 ini ada pertama qala hadza rabbi. Okey, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Falamma afala qala. Qala yang kedua ini sama dengan qala yang pertama.
Dia adalah fi'il madhi maftuh. Jadi tak perlu lagi di i'rab. Qala kal awal. Qala itu adalah seperti qala yang pertama. Dan yang pertama tadi mithlu jannah. Kita pun lihat pada jannah. Mana jannah? Jannah adalah madhi maftuh. Jadi i'rab qala ini adalah madhi maftuh. Yang kat sini pun sama. Qala madhi maftuh. Beres Kemudian la nafiyah. La nafiyah kita dah belajar tadi. Dia bermaksud pada masa itu. Pada masa sekarang, maknanya masa Nabi bercakap tu. Nabi Ibrahim bercakap. La nafiyah, saya tidak suka. Masa dia bercakap tu dia kata saya tidak suka. La uhibbu mudhari' marfu'. Uhibbu ba itu adalah jelas barisnya adalah hadapan. Jadi fi'il mudhari' marfu'. Kenapa? Kerana la ini dia tidak menasabkan, dia tidak menjazamkan, dia kekalkan baris fi'il mudhari' dengan baris ataupun hukum marfu'. Jadi uhibbu mudhari' marfu' bi dhammah dan tidak dhammah muqaddarah, dhammah zahirah. Dhammah yang jelas di akhirnya iaitu ba itu dibaca dengan baris hadapan. La uhibbu, pada masa itu dia beritahu aku, pada masa aku lihat ini aku tidak suka sesuatu yang hilang. Marfu' wal fa'il mustatir ana. Dalam uhibbu itu ada saya. Jadi dipanggil mustatir. Sebab dhamir ini ada dhamir baris atau dhamir mustatir. Mustatir tersembunyi ada di dalam uhibbu, dan kalau disebut, ditulis ana, dia adalah zahir. Dhamir yang nampak jelas, mustatir tak nampak tapi ada dia. Uhibbu ada ana ni. Tapi dia tidak ada, tidak ditulis. Dia ada tersembunyi dalam tulisan ataupun sebutan, dia tidak ada. Itu maksudnya mustatir. Di dalam tulisan, di dalam sebutan tidak ada, tidak disebut, tidak nampak ditulis. Tetapi hakikatnya tersembunyi di dalam uhibbu, jadi dinama ia dengan mustatir. Al-afilin maf'ulun bih mansub bil ya. Al-afilin ini adalah mansub hukumnya kerana dia adalah maf'ulun bih bil ya. Bil ya kerana dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim mansub dengan ya, marfu' dengan waw, majrur dengan ya juga. Bil mu'minin ataupun ra'aitul mu'minin. Dan kalau marfu' contohnya al-mu'minuna fil masjid contohnya. Jadi oleh kerana dia adalah jamak mudzakkar salim, jadi maf'ulun bihnya masuk dengan ya. Kalau dia muthanna juga dengan ya, dan kalau dia satu dengan baris atas. Beres insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jumal ini penerangan selepas itu. Janna alaihi la jar mudhafun ilaihi, saya terandah tadi. Kalau bila lamma itu zaraf, janna alaihi la itu adalah jadi mudhafun ilaihi kepada lamma tadi. Kerana bila zaraf dia isim. Bila isim selepasnya adalah mudhafun ilaihi. Kalau dia huruf jar wa majrur. Okey. Ra'a jawab kepada syarat ghairu jazim. Ra'a ini adalah jawab syarat. Falamma, apabila malam itu datang gelap meliputi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ra'a kaukaban. Jawapannya adalah dia pun lihat bintang. Jawab syarat. Qala yang pertama musta'nifah bayaniyah. Dia adalah ayat baru dan mahu menerangkan sebelumnya. Sebelumnya beritahu apabila malam tiba Nabi Allah Ibrahim lihat bintang. Apa huraiannya? Huraiannya selepas itu dia pun berkata ini adalah Tuhanku. Ini adalah Tuhanku, ataupun kalau kita nak lihat tafsiran, adakah ini Tuhanku? Kerana Nabi Allah Ibrahim dia tidak mengaku bintang itu adalah Tuhannya. Hadza Rabbi nasab maqulul qaul. Qala dia adalah fi'il dan fa'il. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah hadza Rabbi. Itu dipanggil fi mahalli nasbi, dia adalah mansub maqulul al-qaul. Apa yang nak dikata. Dia telah berkata. Apa yang dia kata? Iaitu hadza Rabbi. Hadza Rabbi itu adalah maf'ul kepada qala. Qala fa'il di situ berkata. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Ibrahim.
Apa yang dia kata hadza rabbi itu dalam kedudukan i'rabnya adalah mansub dan dipanggil maqulul qawli ataupun maqulul qala, iaitu apa yang hendak dikata, apa ucapannya, apa kata-katanya. Jadi itu adalah mansub. Afala jar mudhafun ilaih, sama juga. Falamma afala sama dengan falamma janna. Dia kedudukannya adalah jar dan kenapa? Kerana dia adalah mudhafun ilaih. Dan qala yang kedua adalah jawab syarat ghairu jazim. Falamma afala qala. Qala itu adalah jawab kepada afala tadi. La uhibbul afilin nasab maqulul qaul. Sama juga, iaitu qala la uhibbu. Sama juga macam qala hadza rabbi. Dia adalah maqulu qala ataupun maqulul qawli. Iaitu ayat yang dia ucap ataupun dia kata. Kedudukannya adalah mansub kerana maf'ulun bih. Okey, beres ayat 76. Ada soalan nak tanya? Ayat 77 ni, 77, 78 tu dia tak susah sangat sebab dia ulang banyak, ulang saja. Cuma kita sekarang ni dah pukul 10.23. Apa kalau ada soalan silakan. Ada soalan? Hajah Laila, kamu terdengar suara. Haji Zainal dari Johor juga lama tak bertanya. Haji Jamil, ada hari ni Haji Jamil? Haji Jamil tak masuk hari ni. Alhamdulillah Ustaz. Hari ni boleh ikut lah. Ada soalan Hajah Laila? Ini soal. Okey. Ada masa sikit lagi ni, kita teruskan dengan ayat 77. Falamma ra'a mithlu falamma janna. Sama saja macam atas. Al-qamar maf'ulun bih mansub. Al-qamar maf'ulun bih mansub. Ra'a di sini adalah ra'a basariyah. Dia tidak perlu kepada dua maf'ul. Sebagaimana Profesor Zainal yang soalan daripada Profesor minggu lepas ataupun minggu sebelumnya. Ru'yah basariyah, ru'yah qalbiyah. Jadi ra'a di sini adalah basariyah. Apabila pada waktu semasa Nabi Allah Ibrahim telah melihat apa, iaitu bulan. Maf'ulun bih mansub. Baziran ini adalah hal mansubah, hal kepada qamar. Hal kepada al-qamar. Bulan itu dalam keadaan apa? Dia adalah baziran, bercahaya, baziran, bercahaya. Jadi apabila melihat bulan, apa pula kata Nabi Allah Ibrahim, dia pun berkata apa? Qala hadza rabbi, ini adakah ini Tuhanku, bulan yang bercahaya ini. Jadi apabila dia lihat bulan baziran, terbit. Sekejap, saya cuba tengok. Terbit. Apabila bulan itu terbit dengan mengeluarkan cahayanya, baziran, maka dia berkata qala hadza rabbi. Jadi baziran itu adalah hal kepada mana hal ini dia ada tuannya. Jadi tuan hal itu adalah qamar, bulan. Bulan dia terbit dan mengeluarkan cahaya dalam keadaan bercahaya. Qala hadza rabbi mithlu awal fil ayat sabiqah. Sama juga qala hadza rabbi, tak perlu lagi i'rab yang baru. Falamma afala qala mithlul awal. Sama juga, tak perlu lagi diulang sebab diulang disebut dah sebelum ini. La ini lain sikit. La muwatti'atun lil qasam. Muwatti'atun ataupun mawti'ah lil qasam. Lam itu adalah menunjukkan ada sumpah. Mana ayatnya? Falamma ra'al qamar bazighan, apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang terbit mengeluarkan cahayanya, dia berkata, inikah Tuhanku? Inikah Tuhanku? Qala hadza rabbi. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala
ada lain, ada la di situ. La ini adalah muwatti'atun ataupun mawti'atun lil qasam. Muwatti'atun lil qasam maknanya ada qasam. Jadi kalau kita nak adakan wujudkan qasam itu seolah-olahnya qala wallahi la illam yahdini. La illam yahdini. Dia berkata demi Allah sekiranya dia tidak memberi petunjuk kepadaku Tuhanku, la akuna, lam itu adalah jawab kepada qasam itu. Sudah pasti aku akan di kalangan orang-orang yang sesat. Jadi lam itu adalah muwatti'atun lil qasam. Lam juga boleh dipanggil juga lam syarat kerana selepasnya ada in. In itu adalah syartiyah. In huruf syarat. La in. Lam muwatti'atun lil qasam, ada qasam wallahi la in. In itu adalah syartiyah. Huruf syarat jazim. Dia syarat dan jazim. Sekiranya. Dan selepasnya adalah jika fi'il mudhari' dia jazam. Lam nafi faqat, lin nafi faqat. Lin nafi faqat. Lam lin nafi faqat. Sepatutnya maknanya in itu yang menafikan yahdini. Lam itu dia tidak nafi. Itu maksudnya. Lin nafi faqat ini dia bermakna nafi semata-mata. Tapi yahdi ini bukan jazam dengan lam, tapi dia jazam dengan syarat in. Nampak kan? In yahdi. Tapi dia letak lam untuk menafikan. Seandainya tidak dia Tuhanku memberi hidayah kepadaku. Yahdi mudhari' majzum bihadfil ya. Ada ya di situ oleh kerana dia adalah fi'il mu'tal akhir, dia dibuang ya. Lam in yahdi. Sepatutnya begitu. In yahdi. In yahdi. Tapi apabila yahdi ini dia jazam, dibuang ya. Itulah tanda hazfi huruf illah. Jadi kalau kita nak i'rab yahdi ini fi'il mudhari' majzum bihadfi harfi al-illah. Fi'il mudhari' hukumnya majzum. Apa tanda majzumnya? Dengan buang huruf illah di belakang tu. Di belakang ini saya dah buang tadi. Ya ini saya buang. Ya ini adalah huruf illah. Jadi dibaca yahdi. Yahdi. Bukan yahdi. In yahdi. Yahdiya. Yahdiya. Yahdi. Yahdini. Yahdini. In yahdini. Okey. Fi'il mudhari' majzum bihasfi huruf illah. Okey, kita pergi sikit lagi. Fi'il mudhari' majzum bihadfil ya. Ya itu huruf illah lah. Huruf illah ni ada 3 alif waw ya. Nun lil wiqayah. Wiqayah ni maknanya cegah, sekat, larang. Kerana fi'il. Fi'il ini sifatnya dia adalah baris hadapan ataupun baris atas ataupun baris mati. Dia tidak ada baris bawah. Jadi setengah fi'il terpaksa diletak nun. Nun ini dipanggil lil wiqayah. Wiqayah maksudnya sekat, cegah. Cegah daripada fi'il itu serupa dengan isim. Kerana baris bawah adalah sifat ataupun baris yang khas bagi isim. Jadi tidak diletak nun. Oleh kerana nun itu menyekat daripada fi'il itu baris bawah, maka dinamakan dengan al-wiqayah. Wiqayah ini rasanya kalau orang belajar bahasa Arab di sekolah dulu kan akan jumpa perumpamaan al-wiqayah. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Merawat itu lebih baik al-wiqayah mencegah itu lebih baik daripada merawat. Perumpamaan biasanya ada dekat pintu sekolah kelas. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi mencegah daripada kena penyakit itu lebih baik daripada kamu kena penyakit, kamu pun berubat.
merawat. Jadi sama juga di sini, mencegah, menyekat. Jadi nun ini kita panggil nun apa? Nun al-wiqayah, nun menyekat fi'il daripada diletak baris bawah. Contoh yang mudah untuk kita semua nampak. Daraba. Daraba ini adalah fi'il. Fi'il madhi kan? Kemudian bila nak gabungkan dengan ia dhamir, jadi saya akan tarik darabi kalau ikutnya kan. Darabi kalau ikutnya macam ni lah. Mudah-mudahnya kerana ya ini sesuai barisnya dengan baris bawah. Jadi ba baris atas ini saya tukar kepada baris bawah. Dan baris bawah ini adalah sifat isim, khas kepada isim. Oleh kerana dia adalah khas kepada isim dan daraba itu adalah fi'il, maka tidak kita kena datangkan hero ataupun nun yang menyekat daripada kekeliruan sehingga boleh bertukar daraba ini dengan isim. Jadi di type ataupun ditulis daraba, kekalkan baris atas, bukan duduk baris bawah. Jadi letaklah nun. Nun itu namanya wiqayah dan barulah letak dhamir. Jadi darabani, daraba fi'il madhi. Jadi orang dah tak bertukar dah. Daraba tu fi'il madhi lah. Tapi kalau darabi macam isim kerana baris bawah. Nampak kan? Jadi itulah fungsi nun al-wiqayah. Dia menyekat daripada fi'il itu dilihat seperti isim kerana baris bawah. Contoh lagi, fi'il mudhari', yadribu. Dia memukul saya. Jadi kalau ikutnya kita pun buatlah yadribi. Yad fi'il mudhari', baris bawah. Kenapa baris bawah? Sebab Ustaz cakap tadi kalau ada ya kena letak baris bawah sesuai baris bawah. Jadi kalau isim okey, kalau fi'il tak boleh. Dia seolah-olah mengambil sifat isim kerana yang baris bawah hanya isim saja. Ciri isim kata nama dia baris bawah. Dan ciri fi'il dia baris mati. Isim tak ada baris mati. Jadi yadribu saya akan sebut yadribi. Jadi yadribi ini ba itu baris bawah itu adalah sifat isim, sedangkan yadribu ini adalah fi'il, maka tak boleh. Kita kena letak nun supaya tidak bertukar dengan isim. Yadribu. Kekalkan bu dengan baris hadapan. Dan letaklah nun ni. Yadribuni. Okey, jadi bila letak nun, maka semua puas hati, isim pun puas hati, dan ya ini pun okey, akan dipahami bahawasanya dia bermakna saya. Yadribuni. Okey, nampak kan? Jadi nun ini kita panggil nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah. Apa maksud al-wiqayah? Iaitu menyekat, melarang, mencegah supaya fi'il kekal dengan baris hadapan dan tidak ada diletak dengan baris bawah. Jadi nun wiqayah ini apabila fi'il ataupun isim ataupun huruf apabila fi'il bergabung dengan ya mutakallim. Kalau selainnya tak apa. Kalau dengan kaf, ki, hu, ha itu tak perlu kepada nun wiqayah. Tapi kalau bersambung dengan ya mutakallim, dhamir muttasil, ya, jadi ini perlu kepada nun wiqayah ataupun huruf. Contohnya an. An campur dengan ya. Jadi kalau ikutnya adalah kita sebut ani ya, ani. Ani ya. Begitu. Tapi saya yakin tidak ada siapa pun sebut ani, tetapi dia akan sebut an ni. Kan? Ani terhadap saya. Jadi ani ni ada tanwin. Bila ada tanwin maknanya ada dua nun. An ni. Okey. An pertama, an dekat sini, an ini
an asal tu, nun mati yang asal itu. An yang kedua, ini juga adalah nun wiqayah. Nun wiqayah apabila huruf an bersambung dengan saya. Jadi disebut anni. Beres ataupun minni. Sama juga seperti ni juga. Minni pun sama juga. Jadi min dari campur dengan ya. Dibaca macam mana? Dibaca dengan min ni. Jadi bila ada sabdu maknanya ada dua nun. Min ni. Begitu. Jadi nun yang pertama itu adalah nun asal min. Kemudian nun wiqayahnya adalah yang kedua ini. Ni. Itu adalah nun wiqayah. Jadi nun wiqayah ini adalah satu nama yang agak glamour dalam dunia bahasa Arab ini. Nun wiqayah, dia kerjanya adalah menyekat fi'il ataupun huruf, setengah-setengah huruf daripada kekeliruan. Kalau fi'il supaya dia tidak keliru dengan isim. Dan jikalau kalau huruf supaya tidak keliru dengan mungkin setengah-setengah perkataan dia ada tanwin dan sebagainya. Okey, insya-Allah Subhanahu Wa Taala nampaknya kita tak boleh nak teruskan dengan kita tak boleh nak habiskan i'rab ayat 77 ini. Kita berhenti sehingga nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah yahdini rabbi, lam yahdini rabbi. Nun adalah nun al-wiqayah. Kerana yahdi digabungkan dengan ya, di tengahnya diletak nun. Nanti saya akan huraikan yahdini itu. Pertama, mana nun wiqayahnya, kemudian jazamnya. Nanti kita ulang balik insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan ayat 77 dan 78. Dan insya-Allah kita sambung minggu depan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.